bertajuk Tips and Trick dalam permohonan penajaan HLP atau Hadiah Latihan Persekutuan, Anjuran Biro Pembangunan Modal Insan dan Kerjaya, Persatuan Perkhidmatan Bersama Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Pertanian. Terlebih dahulu saya lalukan kehadiran, saya tengok kat sini kita ada dalam 15 peserta. Kalau kita tengok VIP yang ada, saya kira Puan Nozaini, pengarah bahagian terima kasih Puan pada pagi ini. Saya Ahmad Fikri bin Muhammad. Jelas tak? Suara tak clear. Fikri tak on mic. Mohon maaf atas kesulitan yang berlaku. Saya ambil masa sikit untuk saya betulkan dari segi internet connection di sini. Nanti saya akan bersiaran semula sekejap. Pakai data saya lah. Automatic. Betul kan? Okay. Sekarang okey ke? Boleh respon? Okey. Okay, mohon maaf atas kesulitan teknikal. Saya akan teruskan semula. Kita reset baliklah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita diberi kesempatan untuk mengikuti secara dalam talian program webinar Perpeta siri yang ketiga yang bertajuk Tips and Trick dalam permohonan penajaan HLP atau Hadiah Latihan Persekutuan,
anjuran Biro Pembangunan Modal Insan dan Kerjaya Persatuan Perkhidmatan Pegawai Pertanian Jabatan Pertanian (PERPETA) dengan kerjasama Bahagian Pembangunan Modal Insan Jabatan Pertanian. Sebelum tu saya alu-alukan kehadiran Puan Nozaini, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan, Barisan Jawatankuasa Pengurusan PERPETA, Pegawai Kanan Jabatan Pertanian, barisan panel jemputan dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Selamat datang saya ucapkan kepada semua yang hadir pada pagi ini. Saya Ahmad Fikri, penolong pengarah bahagian perancangan strategi, adalah moderator anda pada pagi ini. Baiklah, untuk makluman, program webinar pada kali ini kita bertujuan untuk memberikan penerangan pada ahli PERPETA terutamanya dan warga Jabatan Pertanian amnya mengenai hadiah HLP yang ditawarkan kepada penjawat awam saban tahun. Seperti yang kita sedia maklum, permohonan pada tahun ini dibuka melalui portal ISILA JPA pada 22 Mac 2021 sehingga 16 April 2021. Jadi justru itu PERPETA telah menggerakkan inisiatif dengan menganjurkan webinar pada hari ini bagi menyampaikan maklumat berkaitan HLP sebagai panduan kepada ahli PERPETA terutamanya untuk merebut peluang tersebut. Dan paling utamanya pada pagi ini, kita akan mendengar perkongsian mengenai tips and trick dalam permohonan HLP, sama ada ketika fasa permohonan, ketika penulisan kertas cadangan proposal dibuat, ataupun ketika melalui proses temuduga dan juga sewaktu pembentangan proposal bersama dengan pihak JPA. Baiklah, jadi pada pagi ini kita bawakan khas dua orang panel yang akan berkongsi dan mengupas lebih lanjut mengenai tajuk webinar pada pagi ini. Justru itu saya perkenalkan panel kita yang pertama, Cik Ting Ping Ping, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan Jabatan Pertanian. Selamat pagi Cik Ting. Selamat pagi Cik Fikri, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Dan panel kita yang kedua adalah Dr. Florence C. Jiniburn, Timbalan Pengarah Bahagian Pengembangan Pertanian dan Industri Asas Tani Jabatan Pertanian. Khabar Doktor? Oh, baik Cik Fikri. Sihat, Selamat pagi juga kepada semua. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita yang sudi melampaukan masa untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Baiklah, untuk sesi permulaan pada pagi ini, saya akan beri ruang kepada Cik Ting, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Modal Insan Jabatan Pertanian, untuk memberikan taklimat berkaitan dengan kemudahan HLP. Sebelum itu, elok kiranya kita berkenalan dengan beliau terlebih dahulu. Cik Ting mula berkhidmat di Jabatan Pertanian pada tahun 2005 di unit latihan dalam khidmat Seksyen Kemajuan Kerjaya Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, dan beliau merupakan penerima HLP dalam ijazah sarjana Master Pengurusan Peladangan pada tahun 2014, dan sekarang ini beliau bertugas di unit pembangunan organisasi Seksyen Kemajuan Kerjaya Bahagian Pembangunan Modal Insan. Jika kita rujuk maklumat ringkas yang saya sampaikan tadi, saya kira beliau sememangnya orang yang paling layak untuk kita rujuk berkaitan dengan permohonan HLP inilah. Dengan itu saya dengan segala penuh hormatnya saya persilakan Cik Ting untuk menyampaikan taklimat beliau. Dipersilakan Cik Ting. Okey, terima kasih Cik Fikri. Okey, so seperti yang Tuan Cik Fikri maklumkan sebentar tadi, memanglah saya dah bekerja lama dekat PPMI, walau bagaimanapun saya juga pernah berkhidmat di bahagian-bahagian lain sebelum balik ke PPMI semula pada tahun 2019. Okey, tanpa melengahkan masa, saya sharekan sedikit taklimat untuk berkenaan HLP pada pagi ini. Boleh nampak Okey, apa itu sebenarnya latihan yang dijalankan oleh PPMI? Sebenarnya semua latihan yang dijalankan oleh bahagian PPMI ini adalah merujuk kepada dasar latihan sumber manusia sektor awam. So melalui perkeliling perkhidmatan bilangan 6 tahun 2005. So perkeliling ini memberikan definisi bahawa latihan itu adalah satu proses pemindahan ilmu pengetahuan secara kemas dan berdisiplin. So inilah semua usaha-usaha dalam PPMI lah untuk menjalankan latihan. Dan latihan-latihan yang dijalankan PPMI ini kita juga merujuk kepada semua sesi latihan yang
menjurus kepada pembelajaran seperti kursus, latihan semasa kerja, program mentoring dan coaching dan juga semua program latihan lah. So jenis kursus yang kita boleh rangkumkan secara ringkasnya adalah 3 jenis kursus, iaitu kursus jangka pendek, jangka sederhana dan juga jangka panjang. So untuk jangka pendek ni adalah kursus-kursus yang kita hadiri kurang daripada 3 bulan. Dan untuk kursus jangka sederhana ni adalah kursus 3 bulan ke 6 bulan. Jangka pendek ni sehingga 3 bulan. Yang jangka sederhana ni 3 ke 6 bulan dan juga jangka panjang ni adalah melebihi 12 bulan. So kursus yang kita nak tengok hari ni adalah HLP. So ini adalah fall under kursus jangka panjang yang melebihi 12 bulan. So apa sebenarnya HLP? So HLP ni adalah satu program tajaan JPA lah yang untuk pegawai-pegawai daripada kumpulan PMP saja untuk mengikuti pengajian di peringkat PhD dan sarjana. So kalau untuk kumpulan pelaksana dia ada HLP, dia bukan dipanggil HLP tapi dia akan dipanggil program lain juga. Okay, so syarat umum untuk kita HLP kali ini adalah kita fall under pegawai perkhidmatan guna sama. So syarat umumnya asalkan kita adalah kumpulan PMP dan kita juga telah dikonfirmkan, so kita memang layaklah untuk memohon HLP tahun ni. So untuk syarat khusus pula untuk penerima HLP ni, untuk tahun ni seperti biasalah tidak ada tersenarai dalam senarai hitam pinjaman atau beasiswa JPA, tiada sebarang penyakit kronik. Kumpulan PMP yang tetap dalam perkhidmatan dan telah disahkan dalam skim perkhidmat terkini lah. So kali ini JPA telah menentukan yang ini. Biasanya kalau dulu kita memangku pun kita boleh memohon. Tapi kali ini untuk sesi kali ini JPA telah menetapkan bahawa you perlu disahkan dulu dalam skim perkhidmatan terkini sebelum you boleh memohon. So yang memangku tu minta maaf lah, maybe try lagi tahun depan. Dan syaratnya adalah purata maka 3 tahun kena melebihi 85 tahun. Dan ini adalah syarat juga yang biasa umur daripada 1 Januari 22 untuk PhD tidak boleh melebihi 45 tahun. Maksudnya kena 45 dan ke bawah pada 1 Januari 22. Manakala untuk sarjana adalah lebih tidak lebih daripada 50 tahun. Ini kerana adalah sebab-sebab mengapa JPA membuat syarat ni adalah kerana bila kita habiskan kita punya tempoh pengajian, kita ada tempoh ikatan perjanjian dengan kerajaan. So kalau kita mengambil PhD, biasanya dia akan beri dalam masa 4 tahun. So selepas 4 tahun, 45 tambah 4, 49. So kalau kita pergi 4 tahun, kita akan ikat kontrak selama 8 tahun. So biasalah kalau 49 tambah 8 tahun adalah tarikh kita untuk bersara. So ini adalah syarat-syarat mengapa JPA meletakkan syarat umur ni. Dan tahun ni pula JPA juga ada satu syarat special lah, maksudnya tempoh perkhidmatan minimum. Tempoh perkhidmatan minimum untuk sarjana adalah 8 tahun dan tempoh minimum perkhidmatan untuk PhD adalah 9 tahun. Kalau tahun-tahun biasa dulu JPA cuma menyatakan hanya 3 tahun sahaja berkhidmat dalam perkhidmatan dan juga disahkan dalam jawatan. So syarat seterusnya adalah bebas daripada pertuduhan atau tindakan tata tertib dan telah mengisytiharkan harta. So ini adalah syarat-syarat khusus dalam permohonan HLP ni. Dan saya pergi pula pada macam mana kita nak memohon hadiah latihan persekutuan ni. Untuk yang ini saya ringkaskan dalam 5 step sahaja. Maksudnya tawaran akan HLP akan dibuat oleh JPA pada setiap tahun dan tahun ni dia telah tawarkan pada 22 Mac. So selepas 22 Mac ni sebenarnya tuan-puan dah boleh memohon secara atas talian. Ini adalah syarat yang diberikan oleh JPA. You kena mohon dulu secara atas talian dulu.
Dan atas talian ni akan dibuka daripada 22 Mac hingga 16 April. Selepas tuan-puan memohon atas talian ni, tuan-puan kena menghantar maklumat-maklumat secara hard copy kepada PPMI DOA. Dan di sinilah kita akan memproses peranan Jabatan Pertanian dan kita akan memproseslah permohonan tuan-puan ni. So untuk yang permohonan tuan-puan ni, kita akan mengadakan satu mesyuarat panel PPSM untuk menilai proposal tuan-puan tu dan kita akan approve lah proposal tersebut dan kita akan menghantar nama-nama yang telah berjaya tu kepada JPA. So daripada jabatan kita membuka kita punya permohonan daripada 24 Mac, surat edaran kita telah edarkan dan kita memohon semua maklumat tersebut kena sampai di PPMI pada 12 April. Ini adalah tarikh tutup Jabatan Pertanian. Sebab kita perlu lagi mengadakan mesyuarat panel dan kita perlu menghantar ke hard copy tersebut kepada JPA sebelum 16 April nanti. Apa yang berlaku selepas kita dah hantar ni? So selepas kita menghantar ni, JPA akan membuat saringan di peringkat JPA pula. Kita dah buat saringan sekali di peringkat jabatan, kemudian JPA juga akan membuat saringan di bahagian JPA pula. So selepas JPA membuat saringan, tuan-puan yang berjaya dia akan hantar email lah untuk menghadiri sesi panggil temuduga. So sesi temuduga ni biasanya akan adalah panel-panel yang telah dilantik oleh JPA untuk menemu duga tuan-puan ni. So jangkaan pada tahun ni temuduga ni akan berlaku pada bulan Jun atau Julai. Dan selepas panggilan temuduga tu barulah JPA akan menawarkan HLP sesi 2022 pada bulan Ogos. Ini adalah jangkaan bulan yang JPA akan melaksanakan proses HLP tahun ni. So sekiranya tuan-puan mempunyai sebarang pertanyaan berkenaan HLP ni, tuan-puan bolehlah menghubungi kami di bahagian PPMI dengan nombor telefon yang tertera lah. So yang menguruskan permohonan HLP ni adalah unit pembangunan organisasi di bahagian PPMI. So ini adalah proses kerja permohonan pegawai lah selepas kita mendapat maklumat daripada HLP. Ini adalah proses yang PPMI akan lalui dan hantar kepada ni sehingga tuan-puan yang pemohon ni akan telah melanjutkan pelajaran dan menamatkan pengajian. So ini adalah semua kerja-kerja PPMI ni. So peranan pemohon sekarang ni di HLP ni hanya untuk melengkapkan borang permohonan dalam dokumen yang berkaitan saja. So ini adalah semua proses dan bila kita hantar ke JPA dan temuduga, calon mendapat keputusan JPA dan kerja PPMI tak berhenti setakat ni ya. Kita still memantau tuan-puan yang pergi belajar ni dan tuan-puan yang pergi belajar ni kita akan pantau sehingga tuan-puan tamatkan pengajian dan masuk balik bekerja. Walaupun masuk balik kerja kita ada juga situasi-situasi di mana tuan-puan masih belum menamatkan pengajian dan di situ juga kita akan membantulah, kita akan follow up sama ada tuan-puan menghabiskan pengajian atau tidak. So semua rekod tu kita akan guna PPMI untuk kita guna untuk proses-proses seterusnya di PPMI. Okay. Bidang pengajian yang kita perlukan. So kita dah pernah mengadakan mesyuarat bersama bahagian-bahagian. So kita dah identify lah bidang pengajian mana yang lagi kita perlukan. Ini adalah mesyuarat yang kita adakan pada awalnya pada last year. Saya rasa benda ni kita perlu perhalusi lagi lah. Maksudnya daripada bidang-bidang yang kita perlukan ni, adakah bidang tersebut kita perlu sampai ke tahap PhD atau kita hanya perlu setakat master atau kita perlu hanya setakat degree saja. Tapi yang bidang-bidang yang kita identify ni adalah bidang-bidang master atau PhD. So nanti kita akan, PPMI kita akan perhalusi lagi lah. So kalau tuan-puan lihat ni kita bahagikan yang bidang pengajian kita ni kepada dua bidang besar iaitu sains tooling technical atau bidang sains sosial.
So setiap bahagian telah mencadangkan supaya ini adalah bidang-bidang yang diorang perlukan. Setakat ni lah di bahagian masing-masing tu. Contohnya di bahagian BBT, dia ada entomology, plant pathology, plant quarantine, weed science dan biotechnology dan juga biological control. Ini semua adalah bidang-bidang di bahagian BBT. Manakala untuk agriculture botani, plant physiology, post harvest, farm management, landscape design, ini adalah bidang-bidang yang diperlukan oleh bahagian horticulture, bahagian kualiti tanaman dan juga bahagian urban pertanian bandar. So kita pergi lagi pada bidang yang seterusnya adalah bidang soil fertility dan plant nutrition, GIS, soil clarification, soil microbiology, soil and environmental science dan soil evaluations. Ini 6 bidang ni adalah bidang-bidang di bawah bahagian pengurusan sumber tanah. Dan kita juga ada bidang-bidang yang berkaitan dengan alam sekitar. So bidang-bidang yang berkaitan dengan alam sekitar ni seperti toxicology, pesticide management, biopesticide, environmental science. Ini adalah daripada bahagian kawalan racun perosak. So seterusnya adalah microbiology, chemistry. Ini adalah untuk bahagian makmal lah, yang khasnya untuk makmal. Dan seterusnya kita ada last ni, bahagian teknikal yang kita ada adalah bahagian kejuruteraan pertanian, iaitu daripada segi farm mechanization dan automation, water management atau engineering, kejuruteraan tuai, pasca tuai dan perprosesan dalam engineering dan juga green technology. So ini adalah bidang yang diperlukan oleh bahagian kejuruteraan pertanian lah. So kita lihat pula pada bidang sains sosial ni. Sekiranya minat tuan-puan tu ke arah sains sosial, sebenarnya kita juga ada bidang-bidang yang ke arah sains sosial ni. Seperti agriculture economics dan business, emergency response planning, polisi pertanian, corporate communication, human resource development, technical dan vocational education, human resource management, agriculture extension education dan juga sains makanan. Ini adalah bidang-bidang yang diperlukan di bahagian-bahagian bukan teknikal lah. Contohnya PPS, PPIT, PPMI. So pada bahagian-bahagian yang bukan teknikal ni kita pun ada juga bidang-bidang yang tuan-puan boleh explore lah. So seterusnya, saya rasa tuan-puan lebih minat lah kepada ni. Sebenarnya berapa orang yang kita telah hantar untuk cuti belajar ni, yang telah memohon dan sambung pengajian. So kita mempunyai data lah daripada 2007 hingga 2020. So kita cuba dapatkan data setepat mungkin, tapi ada yang dokumen yang kita tak dapat tu, kita minta maaf, kita tak dapat lah. Kita harap siapa-siapa yang ada information tu minta hadirlah ke PPMI. Tapi setakat ni yang data yang kita ada untuk kemudahan cuti belajar, kita telah menghantar 59 pegawai untuk HLP dan juga cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa ni adalah seramai 19 pegawai. Dan untuk sesi HLP tahun 2021 sebenarnya kita ini sedikit data lah. Kita sebenarnya terima permohonan ada 15. Kita memang aku ke 15 permohonan tersebut dan kita hantar ke JPA. Walau bagaimanapun semasa interview pun JPA panggil ke 15 tersebut untuk interview. Tapi data yang kita dapat yang berjaya hanya seorang. So kita lihat pula pada bidang-bidang yang pemohon-pemohon ni mohon pada tahun lepas. So bidang ni adalah bidang yang pemohon tu minta lah. Dia ada entomologi, ada 2 orang dalam master, pathology, soil fertility, landscape design, plant physiology, agriculture business dan juga science social. Dan kita ada 12 pemohon untuk master dan 3 untuk sarjana untuk PhD. So walau bagaimanapun yang berjayanya hanya seorang sajalah dalam plant physiology. Kita ada juga yang lain-lain untuk cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa ni, kita pun ada menghantar seorang
adalah dalam bidang alam sekitar lah. Okey, bagaimana pula pada pengajian data-data yang pemohon calon-calon kita yang telah pergi belajar tu, kita telah rangkumkan dalam bidang pengajian ni. Kita sebenarnya ada 19 bidang, dia adalah 19 bidang pengajian yang kita hantar, dan kita telah menghantar untuk HLP saja, kita telah menghantar 47 penerima HLP dan juga 12 penerima HLP untuk PhD. Dan untuk cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa ni kita hantar 15 untuk master dan juga 5 untuk PhD. Dan dalam tersebut kita boleh tengoklah dekat keperatusan dia, kebanyakan tu memang kita hantar di bawah HLP lah, seramai 47 orang, adalah 60% yang kita hantar pegawai kita untuk menghadiri kursus cuti belajar ni. Dan 15 orang ni adalah master dalam belajar sendiri. Dan HLP untuk PhD pula adalah 15%. Okey, ini sedikit sebanyaklah daripada data-data cara-cara permohonan dan juga data-data calon-calon yang telah pergi belajar ni lah. Okey, sekian, terima kasih daripada PPMI. Saya serahkan balik pada Tuan Moderator. Okey, terima kasih kepada Cik Ting atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Jika kita lihat banyak perkara yang telah dikupas oleh beliau, antaranya berkaitan dengan syarat permohonan HLP, kita tengok ada proses kerja yang terlibat dalam permohonan HLP ni, bidang-bidang pengajian yang diperlukan oleh Jabatan Pertanian, dan yang menariknya adalah berkenaan dengan statistik berkaitan pegawai kita yang mendapat kemudahan cuti belajar. Baiklah, mungkin ada rakan-rakan dalam talian yang mempunyai persoalan atau ingin maklumat lanjutlah daripada kedua-dua panel. Jadi anda boleh ajukan pertanyaan dalam ruangan Q&A dan saya akan bacakan soalan ataupun komentar anda untuk penjelasan lanjut oleh panel selepas daripada inilah. Jadi untuk makluman rakan-rakan yang hadir secara dalam talian ni, kita ada 42 orang peserta lah dalam webinar pada kali ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir. Jadi saya tak buka lagi persoalan tu kepada panel kita, dan untuk makluman juga kita cubalah untuk sesi webinar ni kalau ikutkan kita cadang dalam masa 2 jam. Tapi saya tengok mungkin kita tengok macam mana respon daripada kita punya rakan-rakan online ni. Kalau masa yang ada tu cukup 2 jam lah. Tapi kalau kurang daripada tu pun kita akan cuba minimize dan maksimaskan masa yang ada lah. Jadi baiklah, untuk yang sesi berikutnya saya buka dululah kepada kita balik dulu kepada panel kita yang kedua, yang sebenarnya kita jemput khas atas kapasiti beliau sebagai salah seorang panel penemu-dega HLP, Wakil Jabatan Pertanian di peringkat JPA. Jadi sebelum saya serahkan kepada beliau, izinkan saya untuk berkongsi sedikitlah berkaitan dengan maklumat ataupun biodata ringkas beliau. Okey, Dr. Florence mula berkhidmat di Jabatan Pertanian pada 20 September 1999 di bahagian perancangan. Beliau memperoleh ijazah sarjana master Sains Pertanian pada tahun 2001 dalam bidang teknologi biji benih khusus krioawetan, dan ijazah kedoktoran PhD pada tahun 2017 dalam bidang bioteknologi tumbuhan khusus genetik molekul. Dan kini beliau mengetuai Seksyen Industri Asas Tani bahagian pengembangan pertanian dan industri asas tani Jabatan Pertanian. Jadi sebagai pembuka bicara lah, Doktor, boleh kongsikan apakah perbezaan permohonan HLP dahulu dan sekarang? Silakan, Doktor. Okay, terima kasih Cik Fikri. Selamat pagi, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak Perpeta kerana memberi kepercayaan kepada saya dan memilih saya sebagai panel pada sesi program webinar Perpeta pada kali ini untuk berkongsi pengalaman. Saya memang di-approach oleh Presiden Perpeta sendiri, Setiausaha Perpeta, Ahli Jawatan Kuasa
Perpeta. So saya nampak mereka agak serius dalam perkara ini dan berdasarkan kepada pengalaman lah, sebab saya juga adalah salah seorang yang pernah dianugerahkan atau pernah dihadiahkan hadiah latihan dalam perkhidmatan. Kalau nak diceritakan apa soalan apa yang Cik Pergi sebutkan tadi, iaitu apa bezanya dahulu dan sekarang. Okey. Sebelum saya mungkin cerita sedikit apa bezanya, saya pergi sedikit kronologi. Sebenarnya semasa semasa era, ini nak sebut era saya lah. Era saya semasa masuk pada tahun 1999. Itu nak dikirakan 20 lebih tahun yang lepas. Peluang nak belajar ini sebenarnya susah. Terutama sekalinya PhD. Memang tidak dibuka. Is considered as a freeze untuk semua pegawai yang nak disambung belajar. Tetapi master dia menggalakkan. Memang digalakkan untuk belajar master tapi bukan PhD. Tetapi atas inisiatif saya sendiri, sebenarnya apa yang saya buat pada masa itu adalah sebab saya berjumpa dengan pada masa itu adalah timbalan ketua pengarah. Kalau siapa yang kenal Datuk Sufian tu memang dah lama. Dia juga pernah berkhidmat dari bahagian pembangunan sumber manusia pada masa itu dan sekarang ini adalah bahagian pembangunan pembangunan modal insan. Apa yang menyebabkan saya mengambil inisiatif ini sebab saya menyimpan niat. Sebenarnya selepas saya sebab saya masuk jabatan 99, masa itu saya masih belajar. Dan saya masih dalam proses membuat tesis atau menganalisa data, membuat tesis. Tetapi pada masa itu saya ditanya selepas saya mendapat semasa saya viva, saya cerita sedikit Cik Fikri ini untuk sharing. Ya, untuk bagi semangat kepada pegawai-pegawai kita sebenarnya. Saya semasa viva, saya ditanya sebab result saya nak kata result saya agak promising. Panel viva saya bertanya, Florence, do you want to continue to PhD? Okay. Disebabkan soalan itu, saya nampak ada potensial di sana untuk kita nak bersambung belajar. Saya kata, yes, Prof, I interested to continue my PhD, but let me work and then I will think about it. Sebab saya masa itu sudah bekerja. Sebab saya dah 2 tahun atau 2 tahun bekerja di jabatan. Jadi saya nampak saya tidaklah nak sangat ego sangat nak pergi belajar pada masa itu. Dan selepas daripada itu saya bertanya dengan rakan-rakan atau senior officer, adakah peluang? Tapi semuanya berkata tidak ada peluang sebab dibekukan. Okey. Dibekukan tu di peringkat jabatan ke doktor? Ya, dibekukan di peringkat jabatan. Bukan di peringkat government tak bagilah, bukan. Bukan. Di peringkat jabatan sebenarnya. Jadi sebenarnya ramai yang nak pergi tapi tidak ada peluang. Jadi bila tidak ada peluang itu kita rasa kenapa tak ada peluang? Apa sebab dia? Okey. Sebab utama sebenarnya adalah bila pegawai pergi belajar, dia tidak balik berkhidmat dekat jabatan. Bila tidak balik berkhidmat dekat jabatan, kita kehilangan pegawai yang mendapat kepakaran di luar. Okey. Tapi apa yang saya buat sebenarnya, yang saya sebut tadi, saya berjumpa dengan ketua pengarah, saya kata boleh tak dibagi peluang kepada pegawai-pegawai nak mohon HLP untuk PhD. Saya kata, TKP masa itu bertanya, siapa yang nak pergi belajar? Saya kata, saya sendiri lah Datuk.
Saya sendiri, saya kata saya sendiri. Dan selepas daripada itu saya tak tahulah macam mana proses dia selepas itu. Mungkin TKP membuka kertas di mesyuarat pengurusan, dan sebenarnya ramai pengarah-pengarah bertanya dengan saya, betul ke Florence nak pergi belajar? Jadi saya nampak semua orang dah start bertanya. Saya menjawab, ya, saya betul, saya nak pergi belajar. Okey. Dan sejak daripada itu, pada masa itu adalah tahun 2006. Daripada tahun 2006, dia dibuka dan kita mula mencari borang daripada HLP. Kita bertanya dengan BPMI, kita bertanya dengan pengurusan, ada tak borang yang boleh diisi atau semasa itu. Dan sebenarnya kalau nak dikira pemohon untuk master ramai, tetapi PhD pada masa itu cuma berdua, saya dan Dr. Desa. Itulah pemulanya dibukanya permohonan untuk belajar PhD ini, Cik Fikri. Tapi pada masa itu sebenarnya permohonan dia berbeza dengan sekarang. Yang sekarang ni Cik Ping dah ada menyebut. Saya mungkin tak berulah sangat yang sekarang, tapi pada masa itu panel temuduga dia siapa? Dia memang kita bila panel temuduga itu adalah ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, pengarah PSM, pengarah pengurusan dan ahli panel yang lain yang dilantik khusus untuk menjadi penemuduga kepada program HLP ini. Jadi memang sebab kita kenal siapa ketua pengarah kita kenal siapa pengarah kita. Perasaan berdebar itu nak pergi menjawab dekat masa-masa penemuduga itu memang tinggilah. Berbanding dengan sekarang, pergi interview, kita tak kenal pun orang itu. Jadi kita boleh bercakap apa sahaja yang kita nak pun kalau semasa ditanya. Dan kita sebenarnya tidak ada pengalaman. Nak cakap terus terang, memang tidak ada pengalaman. Jadi bila nak menghantar borang, bila nak membuat proposal, bila nak ditanya soalan dengan pengalaman yang tak ada, kita rasa boleh tak berjaya atau tak berjaya, it's up to the panels lah. Itu mungkin secara sedikit yang saya boleh kongsikan perbezaan itu tadi, Cik Fikri. Jadi kalau diperakukan oleh panel bahagian PSM pada masa itu akan menghantar ke JPA dan JPA akan memaklumkan. Kita tidak ada melalui temuduga dengan JPA. Berbanding dengan sekarang, betul, kita mengisi borang seperti apa yang Cik Ping kata tadi, mengisi borang HLP, kena melalui saringan di jabatan tetapi tidak melalui temuduga di jabatan dan terus ke JPA. Sama ada lulus atau gagal semasa temuduga akan dimaklumkan oleh JPA kepada pihak BPMI dan kepada calon itu. Itu daripada segi dulu dan sekarang, Cik Fikri. Cik Fikri dengar? Freeze lagi. Tak apa, itu zaman Dr. Florence. Sebenarnya saya pun penerima HLP tahun 2012 dan saya melaluilah proses-proses seperti yang saya nyatakan dalam slide tadi tu. Sebenarnya JPA telah menukarlah cara-cara dia untuk permohonan HLP daripada dari semasa ke semasa lah, dan syarat-syarat tu pun ada penambahbaikan dari tahun ke tahun. So setiap tahun tu kita perlu menilai lah
Daripada segi tawaran tu baru kita akan wawarkan kepada warga Jabatan Pertanian. So, Cik Fikri. Ya betul. Terima kasih pada Dr. Saya. Minta maaf saya internet pula. Saya tak pasti kenapa kat sini problem. Saya rasa saya dah duduk dekat 16 dah ni. Patutnya tak ada masalah internet. Tapi tak apa, kita teruskan. Tadi doktor ada kupas berkenaan dengan pengalaman. Saya ingat perkara yang menarik lah untuk kita bincangkan. Memandangkan orang kata macam saya sendiri, saya tak ada pengalaman nak mohon HLP ni kan. Jadi orang kata sempat lagi ke untuk kita mohon ni? Mungkin soalan ni saya rasa saya sesuai untuk tanya pada Cik Ting lah kan. Memandangkan tadi Cik Ting bagi tahu pada 12 April ni tarikh tutup. Kita ada masa dalam lagi mungkin 5 hari lagi. Adakah sempat lagi orang kata pegawai-pegawai kita ni nak mohon? Adakah persediaan dalam masa 5 hari ni sempat untuk mereka mohon? Mungkin boleh Cik Ting ulas. Dan mungkin saya akan serahkan kepada doktor juga untuk ulas perkara ni. Okay, terima kasih Cik Fikri. Okey, sebenarnya sempat lagi seperti yang dimaklumkan tu, syarat pertamanya kita kena mohon secara atas talian di website JPA. So kalau tuan-puan masuk kepada website tersebut dalam masa 5-10 minit sebenarnya dah boleh hantar borang permohonan tersebut. Bila dah hantar tersebut, tuan-puan cuma kena hantar borang permohonan tersebut yang kena print out daripada sistem dan juga hantar proposal. Sebenarnya yang pentingnya tuan-puan kena siapkan proposal dulu. Proposal ni yang akan menentukan tuan-puan akan berjaya atau tidak. So tetap boleh ulas lagi lah sebelum lepas ni. Sebenarnya yang penting tu proposal lah, sebab yang kita isi dekat website JPA tu cuma maklumat asas saja, dan proposal tu yang kita akan hantar kepada bahagian PPMI, dan juga kita perlukan surat sokongan lah daripada bahagian tuan-puan sedang berkhidmat ni untuk membenarkan tuan-puan pergi mohon HLP lah untuk sambung belajar. Dan saya rasa itu saja maklumat yang kita perlukan daripada tuan-puan, dan yang selain-lain tu adalah syarat khusus yang saya rasa memang tuan-puan telah memang adalah, tak ada banyak isu lah. So kalau nak mohon tu sempat lagi, kita buka sampai 12 April. Kenapa kita buka sampai 12 April je? Sebab kita perlu adakan syarat PPSM dan kita perlu hantar maklumat ni kepada JPA sebelum 23 yang tarikh tutup tu. 23. So maksudnya di peringkat jabatan tu tak adalah macam bila dia tengok proposal tu calon tu nak kena defense, tak ada lagi lah, belum lagi lah. Just kita go through. Belum. So proposal tu kena defend masa interview saja nanti. Tapi di peringkat kita akan cadangkan jugalah sekiranya selepas mesyuarat PPSM kita perlukan macam tajuk-tajuk tersebut kita perlu penambahbaikan ke, kita akan cadangkan. Sebab maksudnya calon boleh repair lagi lah sebelum submit pada JPA. Ya saya. Kita ada lagi lead time untuk kita baiki lagi lah proposal tersebut daripada segi keperluan jabatan lah. Okey, ada kota tu jabatan nak berapa orang sebenarnya? Sebenarnya jabatan tak ada kuota sebab kita akan hantar selama ni lah. Pihak pengurusan atasan pada masa ni memang menggalakkan kita pergi sambung belajar untuk tambah ilmu. So selama ni kita belum adalah yang kita gugurkan daripada PPSM tu lah, kecuali kita minta baiki sikit yang proposal tersebut. So macam yang last year pun tengok data kita memang ada hantar seramai 15 orang yang mohon, kita hantar ke 15 tersebut. Tapi di peringkat sandingan GPA pula dia hanya seorang saja yang berjaya lah. So kita tahulah daripada situ Cik Fikri mic. Cik Fikri mic tak on. Okey, maksudnya 15 yang dihantar, satu saja yang terpilih di peringkat JPA. Ya saya. Jadi kenapa itu berlaku? Kenapa tak 15? Jadi saya ingat Dr. Flora kena kupas lah. Sebab saya ada print. Saya ada print lah panduan menulis kertas cadangan penyelidikan pengajian HLP ni. Kalau kita tengok ni memang betul lah nak buat proposal, nak sambung belajar kembali sebagai mahasiswa. Jadi mungkin doktor boleh kupas lah sikit kan doktor. Apa panduan yang terbaik semasa kita nak merancang untuk menulis proposal ni? Mungkin doktor boleh kupas perkara ni. Okey, Cik Fikri, tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya
memang itulah kekangan kita atau ketakutan kita lah saya nak katakan. Research proposal. Memang research proposal ini dia bukan seperti membuat kertas kerja biasa atau laporan bulanan atau laporan harian yang kita buat seharian atau rutin kerja jabatan yang kita buat. Okey, sebelum saya rasa semua tahu yang setiap tahun ada dibuka untuk permohonan HLP. Itu saya percaya semua tahu. Dan ada yang dah terfikir nak sambung belajar dan mungkin dah ada pun yang fikir apa yang nak dibuat research. Sebab seperti apa yang Cik Ping kata tadi, memang ada dua kaedah iaitu sains tulen dan sains sosial. Di jabatan memang kedua-duanya saya nampak boleh dibuat dan kita sebenarnya pertanian ini banyak banyak research yang kita boleh buat sebenarnya. Kita tak payahlah pergi cari jauh. Kita di jabatan sendiri terlampau banyak. Kita terlampau banyak data. Cumanya kelemahan kita daripada segi bersedia. Persediaan itu yang kita perlukan untuk membolehkan kita menulis satu research proposal yang baik. Okay. Bila kita nak menulis satu proposal yang baik, apa perlunya? Kita perlu pilih tajuk yang sesuai. Okay. Tajuk yang sesuai haruslah mengikut kepakaran. Kepakaran kita sama ada kepakaran itu datang semasa mini thesis atau thesis semasa degree atau thesis atau kepakaran semasa membuat master. So adakah nak diteruskan itu kepada master atau PhD? Itu kena ditengok dulu. Tapi kepakaran yang di jabatan ini sendiri, seperti apa yang tadi Cik Ping juga kata, kita perlulah berkhidmat selama 8 dan 9 tahun. Bila kita dah berkhidmat selama 8 dan 9 tahun itu, sebenarnya kita dah ada develop kepakaran. Jadi kepakaran yang mana tapi kita tidak buat secara saintifik. Nak pergi sambung belajar adalah saintifiknya, nak dijadikan pemerhatian itu menjadi lebih saintifik yang boleh ada data yang boleh diguna pakai dipublish atau yang paling mudah nak kata it's been published. Bila dah ada it's been published, kita pula tengok bidang mana yang keperluan jabatan. Tadi ada disenaraikan banyak sangat bidang-bidang yang diperlukan. Tapi di mana kekurangannya? Di mana kekurangan kita? Yang itu mungkin pihak BPMI dia dah maklum, dia dah tahu, dia dah ada perancangan kepakaran mana yang kita kurang. Tapi kita ada 11 bahagian atau lebih. Saya rasa kita ada 11 bahagian teknikal, kita ada bahagian kawalan kualiti, kita ada pembangunan industri tanaman, kita ada biosecurity, kita ada bahagian racun, kita ada makmal, kita ada bahagian pengembangan dan IET, kita ada soil, kita ada pertanian bandar. Di BPMI sendiri kita ada perancangan, bahagian perancangan, kita ada bahagian kejenteraan. Saya percaya di bahagian-bahagian ini ada pemerhatian atau penilaian yang dibuat. Jadi kita kena tengok setiap fungsi bahagian teknikal itu. Apa aktiviti yang dilaksanakan. Pemerhatian di lapangan. Ubahkan sedikit, seperti saya kata tadi, ubahkan sedikit menjadi scientific research. Okay. Yang itu yang kita nak kena tengok bila kita nak ubah kepada scientific research tu, kita nak kena tengok apa dia problem statement. Pernyataan permasalahan. Masalah itu yang kita tidak betul-betul mungkin tengok.
apa dia problem statement kepada kajian yang kita nak buat. Apa dia objektif, metod yang macam mana yang kita nak buat, apa kita expect, apa output, apa outcome dia, apa implikasi dia kepada jabatan itu sendiri dan apa implikasinya kepada negara. Mungkin saya ambil sedikit masa Cik Fikri. Boleh, silakan. Contoh tajuk lah. Okey, contoh tajuk. Saya bagi contoh-contoh tajuk aja mungkin yang boleh dipikirkan bersama oleh calon-calon lah mungkin. Okey, di bahagian bipit sendiri kita ada durian, kita ada mangga, kita ada pisang, kita ada sayur, jenis-jenis sayur, kita ada jenis florikal, jenis-jenis bunga, kita ada jenis herba. Okey, kita boleh tengok daripada segi post harvest itu, post harvest. Kita boleh tengok daripada segi morphological karakteristik kepada satu-satu tanaman. Kita boleh tengok kepada nutrition fact kepada buah itu sendiri. Dia seperti begitu. Dia kena fikir daripada segi begitu. Sebab saya tahu di lapangan memang ada dibuat. Okey, tapi kalau kita nak buatkan satu tajuk, kita mungkin boleh katakan ginilah. Kesan penyakit ke atas tanaman. Apa penyakit? Sebutkan secara saintifiknya, penyakit itu apa? Okey. Ke atas tanaman, buah mangga contohnya. Sayur cili sebenarnya. Apa lagi? Tapi perlu dipilih tajuk-tajuk itu yang tidak banyak dibuat atau kita nak satu novelty kepada pembaharuan kepada research itu. Okey, di bahagian racun kita boleh katakan kesan racun, apa racun atau of course paraquat telah di ban. Dan kenapa? Apa kesan dia? Mungkin kepada tanaman, kepada haiwan atau kepada manusia sendiri kita boleh tengok begitu. Dan apa kekesan pula baja? Baja itu apa kandungan di dalam baja itu? Pernahkah dikaji lebih mendalam ke atas baja organik yang dihasilkan itu tadi? Apa konten perniannya? Okey, mungkin satu tajuk yang saya suka ini adalah mungkin kepakaran saya lah daripada segi molekular. Saya bagi tajuk pendekatan baru. Pendekatan baru menggunakan kaedah sequencing atau penjujukan gene di dalam mencirikan kandungan sulfur pada variety durian terpilih. Okey, apakah problem statement di situ? Okey, kita boleh katakan boleh tak penjujukan gene itu boleh mengenal pasti atau variety dengan kandungan sulfur itu tadi. Apakah konten, apakah chemical yang ada di dalam itu. Jadi kita kupas di situ apakah problem statement dia. Memang kita tahu durian itu ada rasanya sedap, tapi rasanya setiap variety itu berbeza. Tetapi itu secara tradisional merasa melalui mulut dan lidah. Tetapi bila didalamkan lagi kajian itu, dia mengambil isi buah itu untuk dihantar dibuat sequencing. Jadi kita mungkin boleh tahu ada beza ke tidak daripada segi sulfur, kandungan sulfur itu tadi. Dan pergi kepada hipotesis. Apakah hipotesisnya? Ini yang kita nampak kita tidak boleh. Apa sebenarnya hipotesis? Sebenarnya hipotesis ini apa yang kita nak tengok? Yang boleh atau tak boleh. Sama ada kaedah penjujukan tu, teknologi itu boleh membezakan tahap sulfur itu tadi. Dia boleh dan tak boleh sebab kita mungkin ada belajar hipotesis O, hipotesis A. O itu mungkin boleh, A itu mungkin tak boleh. Okay. Dan kita kena bertanya juga apa dia research question. Research question itu teknologi itu sendiri, teknologi apa yang digunakan? Adakah dia menggunakan teknologi terkini? Adakah perbandingan dengan teknologi yang sebelum-sebelum ini? Yang itu yang kita kena kupas atau kita kena tengok balik. Okey, kita kena membuat literature. Memang mencari literature ini bukan mudah untuk mencari sesuatu tajuk dan apa kaitannya dengan apa yang kita nak kaji. Tapi literature review itu adalah penting. Kajian ilmiah ini penting. Kenapa perlu ditengok?
sebab apa pentingnya kajian ini kepada jabatan dan melihat kepada dasar negara itu juga. Mungkin itu perlu dilihat. Seperti saya sebut tadi, objektif kajian, method, bila kita buat sampling, bila kita buat analisa. Okey. Daripada mula lagi kita dah susun juga. Dalam borang apa yang ditunjuk oleh Cik Firki itu tadi, memang dia ada ditulis juga carta perbatuan, work plan kita. So daripada mula kita membuat proposal itu sampailah sampling dan diakhirkan dengan penulisan tesis. Dengan penulisan tesis itulah yang kita nak tengok apa expected result yang kita nak daripada tajuk tesis yang kita pilih. Itu secara ringkasnya Cik Fikri daripada segi menulis proposal lah. Menarik, Doktor. Saya ingat kalau untuk berkaitan dengan panduan menulis cadangan penyelidikan proposal ni, dia perlu ada satu webinar khas tau. Webinar khas sebenarnya, sebab dia memang orang kata perlu penjelasan setiap satu butiran. Dari segi rangka untuk buat proposal tu macam mana, mungkin kita boleh jemput jugalah, mungkin pemerintah boleh ambil masa akan datang kita buat webinar, kita jemput juga pensyarah ataupun pegawai penyelidik yang berkaitan, mungkin boleh juga komen berkaitan dengan proposal-proposal yang kita nak submit pada JPA ni. Jadi saya kira yang ini merupakan satu panduan sebenarnya kepada bakal pemohon ataupun yang dah nak mohon sekarang ni, dah nak submit dah ni, mungkin boleh betulkan lagi lah kan, apa yang terkurang, apa yang terlebih. Mungkin saya sebenarnya dengan Dr. Farin banyak sebenarnya kita nak tanya berkaitan dengan tips and trick ni. Tapi soalan panas tu saya kemudiankan. Sebelum tu saya pergi dulu kepada Cik Ting. Sebab sini saya nak tahu jugalah kan, sekiranya kita dah mohon SAP, kita dah submit proposal semua kan, macam tadilah 15 orang tu, yang dapat seorang je, 14 orang tu apa lagi yang diorang boleh buat sebenarnya? Apa lagi yang orang kata kursus-kursus lain ataupun yang mungkin ditaja oleh badan asing ke, ataupun apakah yang tadi kita ada CBBTP ke, mungkin boleh komen sikit sebab saya tengok ada juga soalan berkaitan dengan perkara tersebut. Mungkin Cik Ting boleh ulas? Terima kasih Cik Fikri. Okey, sebenarnya HLP ni adalah beasiswa yang terbaiklah untuk pejabat awam kita, sebabnya ini adalah beasiswa dan daripada beasiswa tu kita dapat gaji penuh dan juga semua allowance buku, semua tu kita akan dapat dekat dalam HLP. Walau bagaimanapun sekiranya tuan-puan tidak mendapat HLP nanti, kita ada juga scholarship yang lain lah untuk tuan-puan pergi sambung belajar ni. Cuma nak mention sini memang kita tekankan kalau boleh kita mohon HLP, sebab HLP memang adalah yang hadiah latihan persekutuan, namanya hadiah latihan. So memang itulah yang terbaik yang JPA offer pada kita. So selain tu sebenarnya JPA juga ada offer HLP separuh masa. Untuk separuh masa ni maksudnya tuan-puan kena belajar separuh masa dekat universiti masing-masing, tapi dia dapat juga beasiswa, tapi cuma bezanya dengan HLP sepenuh masa, dia adalah belajar sepenuh masa, tapi untuk separuh masa ni dia adalah HLP yang bekerja sambil belajar, macam tu ke? Atau belajar sambil bekerja? Macam itulah, masa kita bekerja, kita kena belajar ikuti semua kita punya study itu dengan ikut time yang kita dah arrange tadilah, yang timeline tadi tu. So itu adalah kedua. Tapi kita ada juga soalan yang daripada kita punya participants ni, untuk yang CBB, cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa. Ini juga adalah salah satu kemudahan kita untuk kita pergi sambung belajar di bawah JPA juga. Ini adalah cuti yang kita sambung belajar sepenuh masa tapi tanpa beasiswa. Maksudnya tuan-puan cuma akan menerima gaji yang penuh tapi cuma tak ada beasiswa. Maksudnya yuran pengajian kena bayar, segala yuran lah kita kena bayar sendiri.
Okey. Yang tu cara saya ulas sikit lah yang Cik Mustafa ni. Prosedur dia sama dengan HLP ke tidak? Maksudnya prosedur dia tidak sama dengan HLP. Untuk HLP kita memang CPA yang akan uruskan semua, tapi untuk cuti belajar bergaji penuh ni masa ni CPA tak ada buka offer. Untuk tahun lepas pun CPA tak buka offer untuk kita. Tapi cuma kalau kita nak mohon, kita rasa kita boleh mohon lah ikut prosedur-prosedur yang sebelum-sebelum ni lah. Kita ada prosedur tu tapi tak sama. Kita mohon rujuklah kepada PPMI untuk prosedur untuk si cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa. Tapi selain daripada cuti yang dibenarkan oleh CPA ni, CPA juga ada satu cuti belajar tajaan kerajaan asing. Maksudnya kita boleh dapatkan cuti itu bergaji penuh juga, bergaji penuh, tapi beasiswa dia bukan beasiswa daripada kerajaan Malaysia, tapi beasiswa tu akan ditaja oleh kerajaan asing. Maksudnya kalau kita tengok di scholarship di luar-luar kan ada banyak daripada negara Jepun, dan JICA, Mengku Busho tu daripada Jepun juga. Lepas tu kerajaan daripada New Zealand. Lepas tu ada juga daripada beasiswa yang di Pertuan Agong. Semua tu adalah beasiswa yang kita boleh mohon. Selepas kita mendapat beasiswa tu, kita boleh memohon satu lagi kemudahan cuti adalah cuti belajar di bawah tajaan kerajaan asing. So haraplah menjawab. Ada lagi, sebenarnya ada banyak peluang kita. Mungkin kita nak tanyalah dari segi tajaan daripada badan asing tu, macam mana kita nak tahu bila dia orang open, macam mana permohonannya? Okey, untuk kerajaan asing ni seperti JICA dan juga Moku Bosho ni, biasanya CPA akan hantar bila diorang buka permohonan, CPA akan hantar pada kita dan kita wawarkan kepada semua untuk memohon. Tapi selain daripada yang kita mention tadi tu, tuan-puan boleh juga pergi dapatkan beasiswa kerajaan asing ni, badan asing ni daripada kerajaan-kerajaan lain lah. Tuan-puan mohon dulu beasiswa tu, dah dapat, baru kita pergi apply cuti belajar bawah tajaan asing ni. Mungkin saya boleh tambah sikit lah sebab saya difahamkan salah seorang JK pepeta kita sendiri macam Dr. Bernard. Saya difahamkan beliau mendapat penajaan daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi mungkin juga kita boleh mohon beasiswa untuk daripada kerajaan-kerajaan negeri lah yang tuan-tuan puan lahir terutamanya. Mungkin sebelum saya minta penjelasan ataupun mohon pencerahan daripada Dr. Florence, saya mohon izin Cik Ting untuk jawab juga persoalan yang dibangkitkan oleh Cik Nur Fatihin Zulkifli. Saya ada soalan untuk permohonan HLP 2022, permohonan untuk tahun 2022 perlu dilakukan tahun ini. Adakah offer letter daripada universiti perlu dalam permohonan? Okey, terima kasih Puan Nur Fatihin. Untuk soalan ni sebenarnya dalam surat tawaran kita dah mention, dalam GPA tu kita mention, maksudnya offer letter tak semestinya adalah semasa kita memohon HLP ni. Sekiranya ada, lebih baik. Tapi kalau tak ada, boleh juga. Sebab ni adalah bukan salah satu syarat khusus daripada GPA. Maybe Dr. Olan boleh ulas lagi tu yang ini. Kenapa lebih baik dan kenapa kalau boleh ada. Tapi sebenarnya tidak wajib. So sekiranya tuan-puan mohon dulu, biasanya orang akan mohon dulu beasiswa HLP ni dulu, baru dia orang akan pergi mohon tempat di universiti nanti. Tak semestinya mereka bila dah dapat HLP baru mohon lah maksudnya. Dia boleh tak semestinya bila kita mohon kita sertakan sekali. Tapi boleh juga jadi sekiranya ada offer letter tu semasa interview nanti tu, maksudnya tuan-puan lagi kuat lah untuk defend nanti. Untuk defend tajuk-tajuk yang tuan-puan dah ada. Tapi kalau tak ada, sebenarnya tak jadi masalah. Selagi tuan-puan boleh defend proposal yang tuan-puan hantar tu. I see. Okay. Maybe Dr. Olan boleh ulas.
Mungkin kita akan bagi peluang kepada doktor untuk ulaskan perkara tersebut. Namun saya ingat perkara yang mungkin tertanya-tanya lah di peringkat kita sendirilah ataupun yang hadir. Saya tengok sekarang ni dalam partisipan ada dalam 52 orang. Terima kasih kepada semua yang sudi hadir. Bila ramai ni kita rasa sesuai, waktu yang sesuai untuk tanyalah pada doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan pengalaman semasa menjadi salah seorang panel penemu duga. Apa tips and don'ts ketika di temu duga, khususnya ketika nak bentangkan proposal, nak defend proposal tu kan. Boleh kongsikan doktor? Menjadi seorang panel ni sebenarnya berat tanggungjawab dia ni. Itu dia panel ni sebenarnya everything nak dikatakan is in your hand tau. Jadi dia punya rasa bersalah dengan rasa beratnya tu memang tak lari. Tapi saya bersyukur sebenarnya dibahagi kepercayaan sebenarnya oleh pihak jabatan dan JPA sendiri sebagai salah seorang panel penemu duga HLP. Untuk kluster pertanian, perhutanan dan perikanan. Saya juga pernah diminta untuk kluster alam sekitar. Sebenarnya pengalaman saya tidak banyak sebenarnya, cuma 3 tahun atau 3 kali penemu sebagai panel penemu duga. Dan ada pegawai-pegawai kita yang melalui saya sebagai panel. Ini nak diceritakan sebab tadi disebutkan apa tadi, do and don'ts. Okey. Sebab tak kalau nak ditengok sebagai do and don'ts lah, ini saya bercerita secara telus untuk pengetahuan semualah. Panel temu duga sebenarnya ada 3. Seorang adalah daripada akademik, daripada universiti. Tak kira dia universiti di mana, tapi selalunya untuk pertanian, perhutanan dengan perikanan, dia lebih kepada universiti pertanian. Tapi dia boleh juga daripada universiti kebangsaan, universiti. Tapi selama saya menjadi panel penemu duga daripada pegawai akademik adalah daripada UPM sendiri. Sebab dia orang lebih mahir kepada pertanian ini dan perhutanan dan perikanan. Okey. Selalunya ketua panel ini adalah akademik. Jadi bila panel itu akademik, kita boleh membayangkan sebab dia adalah researcher. Tapi 2 panel yang lain ini adalah daripada segi teknikal. Jadi bila daripada segi teknikal, kita calon itu haruslah mahir daripada segi teknikal. Dan dia twistkan sikit, pergi ke saintifik macam saya cakapkan tadi. Okey. Tips. Masuk sahaja tu senyumlah. Apa sebenarnya, senyumlah dulu. Ini jangan menunjukkan, janganlah tunjuk muka tu yang takut sangat. Tapi memang sebagai panel, kita akan cool downkan calon sebenarnya. Kita akan minta dia duduk. Okey, seperti contohlah sekarang ni Cik Fikri adalah calonnya. Harap-harap Cik Fikri adalah memohon ni. Okey, Cik Fikri sila duduk. Kami bagi masa kepada you untuk tenang dulu. Jadi you perlu duduk. Jadi you perlu duduk, you akan tenang. Jadi bila untuk menenangkan calon ini, sebenarnya panel akan bertanya soalan peribadi dulu. Okey, sila perkenalkan diri. Bila memperkenalkan diri itu, intonasi, tata bahasa tu kenalah sebab nak dikatakan di penilaian itu daripada semua sudut. Daripada segi pakaian. Daripada segi pakaian, you kena bagi. Okay, masuk, you kena bagi salam. Of course, you kena bagi salam. Tapi kalau you kenal pun panel itu
tolonglah jangan bercakap okey, panel saya kena panel daripada doktor daripada jabatan, doktor daripada ni, janganlah tanya begitu. It's a panel, so respect your panel because mark adalah di tangan panel. Okey. Tadi saya ada sebutkan juga apa nama ni, ini pengalaman juga. Okey. Janganlah masuk janganlah masuk ke bilik temuduga itu kalau nak membuat kajian itu adalah kajian yang memerlukan sampel. Janganlah bawa sampel bagi dekat depan. Itu akan dikira sebagai inovasi. Dia bukan itu daripada segi akademik lah pengalaman kita. Dia akan menyebutkan benda ni apa kajian you nak buat itu adalah inovasi. Dia bukan kajian saintifik. Okay. Dan janganlah datang pergi masuk ke dewan itu, you sebut begini. Florence nama diberi, you mula berpantun. Mohon jangan. Be professionals, this is perkhidmatan awam. Hadiah latihan dalam perkhidmatan awam. Janganlah berpantun, janganlah macam bercakap itu, jangan macam berpidato, jangan begitu. Okey. So bila you dibagi ketenangan, bila you dah tenang tu, panel akan minta you bentang. Okey. Yang di sana yang ditengok you ready tak dengan research proposal itu tadi. Slide presentation tadi. Slide presentation tu disediakan seperti apa yang diminta di dalam permohonan JPA itu. Yang situlah di mana you kena defend you punya proposal. Defend proposal itu selalunya akan ditanya. Okey, selalunya akan ditanya. Apakah penyataan permasalahan kepada kajian yang you nak buat? Apakah hipotesis kajian yang nak dibuat? Dan persoalan ini berdasarkan pada pengalaman, persoalan inilah yang calon susah nak jawab. Jadi bermaksud calon dia tidak tahu, dia tidak faham atau apa yang dia nak buat. Jadi markah di situ dah akan turun. Okey. Penguasaan bahasa juga penting. Itu juga dinilai bahasa itu betul kita mahir dalam bahasa Melayu. Okey. Tetapi bahasa Inggeris juga akan dinilai semasa temuduga. Kalau presentation itu dalam bahasa Inggeris, you present dalam bahasa Inggeris. Tapi you kena juga bercakap bahasa Melayu. Jadi panel akan membuat dewi bahasa. Tapi sekiranya daripada awal lagi datang-datang sahaja dia interview, bila ditanya dia dah bercakap Inggeris. Kita pun tak tahu dia ni boleh bercakap bahasa Melayu ke tidak. Jadi kita akan minta juga dia bercakap bahasa Melayu. Okey. Ya, itu. Jadi itu adalah peranan panel lah. Okey. Calon juga janganlah macam gini ya. Sebab dia pengalaman. Ada calon yang sampai menangis sebenarnya. Oh. Sebab dia bila ditanya, okey. Ini bila ditanya dia tidak boleh nak present. Dia punya gugup itu tak hilang. Dia ketakutan dia tu hilang. Dia ada. Ini pengalaman memang ada. Jadi kita akan bagi dia tenang dulu. Tapi kalau dia tak boleh juga, kita kata you boleh teruskan ke tidak. Kalau you boleh teruskan, you teruskan. Tetapi kalau you tidak boleh meneruskan, kita pun tidak boleh memberi markah sebenarnya. Kita akan minta dia keluar atau minta tarikh
interview lain bersama dengan JPA. Jadi sebenarnya interview ni janganlah takut. Kalau you ada buat persediaan, you datang, saya rasa saya percaya you boleh buat. Sebab kita ada 45 minit tau untuk research. Untuk research 45 minit setiap calon. Okey. Jadi master dan PhD 45 minit you akan bercakap. You akan diinterview dalam masa 45 minit. Manakala untuk yang coursework, ada juga yang memohon untuk coursework. Coursework ini pula dia berkumpulan. 45 minit juga, biasanya ada 3 calon sekali dipanggil. Jadi you cuma ada 15 minit. Jadi macam mana you nak meyakinkan panel yang you boleh, yang you memang nak belajar dan you boleh dibagi markah untuk dipertimbangkan ke JPA. Markah untuk, sebenarnya markah permakahan ini untuk nak diperakukan kepada JPA sama juga macam LNPT kita. 85 ke atas. 85 ke atas itu barulah boleh diperakukan atau dipertimbangkan untuk saringan seterusnya di peringkat JPA. Itu saya kata panel ini sebenarnya tugasnya sangat berat daripada segi permakahan. Kalau tadi ada cik kata apa tadi daripada universiti. Okey. Sebenarnya kami sebagai panel kami ada juga bertanya sebab you ada research proposal. Daripada research proposal yang you buat, ada tak membuat perbincangan dengan future supervisor? Kita akan tanya, siapa future supervisor you? Memilih universiti yang mana? Kenapa memilih universiti itu? Kalaupun dah berbincang dengan supervisor, tajuk apa semua, tapi panel boleh memberi nasihat untuk mengubah mengikut kesesuaian daripada segi akademik lah. Kita boleh mengubah dan satu calon untuk sekiranya dia berjaya, dia ubahkan mengikut cadangan panel. Tapi advice saya lah, bila nak berbincang dengan supervisor itu, bawalah proposal yang dibuat mengikut kehendak jabatan, mengikut apa yang nak dikaji, apa yang kita nak. Janganlah kata saya sampai itu dah ada universiti belum, ada supervisor betul, apa yang nak dibuat, dia akan menjawab begini. Saya mengikut kata supervisor, pakal supervisor saya. Siapa yang nak belajar sebenarnya? Supervisor tu yang nak belajar ke atau kita sendiri yang nak belajar? Jadi kalau kita yang nak belajar, yakinkan kepada panel, saya nak belajar, saya ada research proposal ini dan inilah saya nak kaji dan apa yang saya nak sampaikan balik bila saya balik ke jabatan. Itu sedikit lah. Actually nak cerita do and don'ts ni banyak sebenarnya Cik Fikri. Dia kena kalau sekarang ni masa ni tak cukup sebenarnya kalau nak bercerita sebenarnya do and don'ts ni. Sebab saya tengok makin banyak ada soalan-soalan ni nanti akan disoal, kita kena bagi peluang juga kepada peserta webinar kita lah. Okay, terima kasih kepada Doktor atas perkongsian tersebut. Sebenarnya dari segi perkongsian pengalaman ni dia sangat menarik sebenarnya kerana dia akan jadi panduan kepada kita semua lah, terutamanya yang nak mohon HLP ni. Mungkin saya nak tanya jugalah kan, sebab saya tertarik tadi pada apa yang doktor kata tadi tu. Daripada 15 orang, saya nak kaitkan dengan data yang Cik Ting bagi tahu tadi tu je. 14 tu gagal. Kenapa 14 tu gagal? Adakah mereka tu tak sampai 85% tu sebab apa antara
sebab-sebab mereka tu tak dapat tu. Mungkin boleh Doktor komen sikit. Okey, saya komen ya yang perkara ini. Memang betul 15 dapat 1 itu saya rasa sangatlah rendah. Okey. Sebenarnya ada banyak kriteria yang dilihat. Sebenarnya saya secara general lah. General Kita boleh. akan, panel ni dia akan bagi setiap calon individu ni kita akan ada satu kertas pemakahan. Jadi di situ ada dia punya kriteria-kriteria yang dinilai. And of course tadi ada saya sebut bahasa, penguasaan bahasa Inggeris, bahasa ni. Tapi kalau kita nak pergi tu, niat kita nak belajar haruslah betul. Ya, Haruslah betul niatnya. Ya, saya nak pergi belajar. Jangan kata saya sebenarnya nak pergi belajar ni sebab saya dah letih kerja dekat jabatan. Saya ni tak berkenan lah dengan bos saya ni. Bos saya menyusahkan saya. Dia tidak support, dia tidak motivate kat saya macam ni. Janganlah sebut begitu. Sebab ada pernah ditanya, kenapa tuan nak pergi belajar? Kenapa puan nak pergi belajar? Sebenarnya saya penat kerja. Saya nak berehat daripada bekerja. berehat bekerja. Itulah ini adalah satu punca kegagalan lah sebenarnya. Dia bila panel dengar ayat yang itu, saya sebenarnya tak nak saya penat. Saya nak berehat. Ayat itu sahaja confirm. Confirm markah dah habis dah. Okay. Jadi janganlah cakap biarpun sebenarnya you memang penat bekerja, you nak pergi, you nak keluar tu, you nak tambah ilmu lah. Tapi you tolonglah bercakap begini. Sebab you kena ingat hadiah latihan dalam perkhidmatan itu sebenarnya adalah hadiah yang terbesar dalam perkhidmatan. You memegang amanah sebab apa yang telah disebut oleh Cik Ping dalam slide tadi, istilahnya itu kenapa nak pergi belajar, sebab you nak tambah ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang diperolehi, yang telah dibayar oleh JPA, yang telah dikeluarkan duit oleh kerajaan kepada kita, kita kena pulang balik kepada jabatan. Jadi niat nak belajar itu, kalau you dah mula ada niat nak pergi belajar, niat itu dikembangkan. Okay. Dikembangkan menjadi, dan kita kan masing-masing ada agama masing-masing, kita percaya dengan apa yang rezeki dibagi, kita akan dapat balik yang terbaik lah. Okay. Kelemahan kita bila kekemasan berbahasa semasa mempresent, kemahiran kita berbahasa, kesungguhan kita, ketahanan, ketahanan kita, daya tahan kita menjawab. Sebab tugas panel sebenarnya, ini saya nak katakan, bila nak pergi interview, jangan takut sebab sebenarnya kami disuruh. Ini tugas kami. Saya terpaksa bagi tips dekat sini. Tugas kami akan provoke. Ya, itu tugas kami. Kami terpaksa provoke. Provoke bermaksudnya kami nak tengok sama ada you kuat atau tidak. Sebab kalau you kuat kalau you kuat, you boleh menjawab dengan yakin, you boleh mengconvincekan panel. Di situlah yang kita akan memberi satu markah yes, daya ketahanan orang pelajar ini, calon ini sangat baik. Sebab kita ada seorang calon. Kalau saya boleh berkongsi, ini adalah
calon kita yang kedua kali mendapat HLP. Kedua kali dekat HLP sebab kesungguhan dia nak pergi belajar. Sebenarnya dia tidak ready. Dia tidak ready daripada segi slide presentation. Dia tidak ready daripada segi situ. Dan dia mendapat maklum yang interview dia itu pada sehari atau sehari sebelum. Jadi dia tidak ada persediaan untuk menyediakan. Tapi jangan dibuat begitu. Sebabnya menunjukkan you tidak ready, you tidak nak belajar. Tapi disebabkan kita nampak kesungguhan dia, kita challenge dia. Okay. Challenge yang kita bagi kepada dia adalah ceritakan dengan kami apa yang you nak buat, yakinkan dengan kami, ini antara soalannya, yakin dengan kami, present dalam bahasa English apa yang you nak buat. Sebab dia memang bercakap bahasa Melayu, apa yang dia nak buat. Jadi dia challengekan diri dia yakinkan dengan pihak kami dan kesungguhan dia menyebabkan dia boleh mendapat markah lebih daripada 85 markah. Tapi jangan diamalkan begitu. You dah ready, you dah tahu, you dah ada tarikh interview itu ready dengan slide presentation. Pembacaan itu, actually literature review itu penting. Jadi you kena baca dulu. Datang itu dia akan provoke. Jadi jangan takut sebenarnya. Memang panel ini akan provoke. Memang saya tahu nama yang ada ketakutan itu. Apa nak tanya, apa nak kena, takutlah kena provoke. Itu biasa. Mohonlah 2 ke 3 kali pun. Tapi ambil pengalaman yang pertama, pergi pengalaman kedua, pengalaman ketiga dan improvekan daripada segi menghadapi. Tapi seperti yang saya sebut tadi, hipotesis itulah. Hipotesis kena. Itu daripada segi yang research tau Cik Fikri. Kalau daripada segi coursework pula. Coursework ini sebenarnya you boleh menceritakan sebenarnya mini project kita nak buat tu. You dah ada dekat situ. Apa mini project you rasa you perlu buat? You boleh menceritakan. Sebab you ada 15 minit je seorang. Dan sebenarnya untuk 3 ni memang susah nak interview sebab kita akan bertanya seorang. Jadi kita akan minta pandangan setiap seorang itu. Jadi bila you berada di dalam, you akan cuba memperbandingkan dengan calon yang lain. Calon ini menjawab ini. Tolong jangan membandingkan diri dengan calon yang lain. Sebab you punya keistimewaan sendiri yang boleh meyakinkan panel itu. Itu antara kejayaan, kegagalan, banyak lagi sebenarnya yang boleh diceritakan. Tapi itulah saya nampak masa kita ni ada lagi, tak apa, kita ada masa. Okay. Mungkin saya baca tadi lah, mungkin kita perlu buat satu webinar khas lah berkaitan dengan persediaan untuk interview, persediaan untuk buat proposal ni. Mungkin saya nak tanya juga Cik Ting lah. Cik Ting pernah mungkin salah seorang penerima HLP. Mungkin boleh berkongsi sikitlah sebagai seorang yang pernah ditemuduga, apa pengalaman tersebut ketika ditemuduga. Silakan Cik Ting. Wow, soalan bonus Soalan bonus tak dibincangkan sebelum ni. Okay, sebenarnya saya memohon 3 kali tau untuk HLP. Kali pertama gagal, kali kedua gagal, kali ketiga okey berjaya. So tips lah supaya kita macam mana kalau kita nak belajar tu bersungguh-sungguh lah. Kita apply. Jangan kata kita apply sekali, kita gagal, kita terus putus asa. Macam itulah. Tapi untuk tips tu sebenarnya itu soalan saya nak tanya dengan Dr. Olan juga sebagai panel, sebab masa temuduga memang kita akan ditanya tentang kita punya proposal. Betul. Dan masa saya memohon tu sebenarnya coursework tak berapa popular lagi. Yes. So bila kita memohon coursework, semua
panel tu akan bertanya macam kita buat research. Yep. So memang bila kita ambil coursework, kita memang tak akan pergi buat research. So tapi sekarang saya nampak trend tu, maksudnya panel dah biasa kan bahawa coursework adalah satu benda yang kita boleh mohon lah. So tak ada halangan dekat situ. Maybe cuma Dr. Olin cakap tu kita boleh sediakan kita equip kita sendiri dengan mini thesis lah, apa sebenarnya mini thesis yang kita nak buat tersebut. Tapi selain tu sebenarnya soalan-soalan yang isu-isu semasa lah. Selain daripada proposal kita tu, kita kena aware jugalah dengan isu-isu semasa kita dan juga isu-isu jabatan hadapi tu, sebab soalan-soalan tu yang akan soalan tambahan daripada panel semasa kita temu tuga nanti. So soalan tu yang lagi tough daripada proposal kita lah. Ya, so, saya nak bayangkan tadi macam doktor bagi tahu kita bertiga untuk ditemu duga dalam masa 45 minit. Jadi kata flow waktu tu mungkin Cik Ting boleh detailkan sikit. Masa nak bagi pengalaman kat kawan-kawan lain ni, mungkin dia nak ready kan. Saya rasa iaitu Dr. Florence dah share semualah. Kita kena grades yang panel kita, lepas tu kita kena yakinkan lah. So keywords ni adalah kita yakin dengan kita diri sendiri, dengan apa yang kita nak be belajar, kita kena be ready. Dan bila kita be ready tu, kita memang akan yakinlah bila kita bercakap dengan panel tu, meyakinkan panel yang kita punya proposal tu memang kita memang niat tu betul lah. Niat kita memang nak pergi belajar tu memang bersungguh-sungguh lah. Itu saja yang panel sebenarnya nak tengok. Sebenarnya itu je yang panel sebenarnya yang nilai ni, sebab semua orang jabatan kerajaan ni memang kita layak. Cuma siapa-siapa yang lebih bersungguh-sungguh ni yang panel akan nilai. Okey. Terima kasih Cik Ting atas perkongsian. Mungkin soalan pada Dr. Florence lah. Tadi kita dah kata pasal permohonan kita dah cerita, pasal ketika ditemu duga pun kita dah cerita. Ni bila dah dapat ni, bila dah dapat, tapi macam mana kita nak bagi sustain bila kita sambung belajar ni berjaya. Kita tak nak dah kata sampai terkerat jalan je kita give up tu. Mungkin doktor boleh ceritakan kepada kita apa dia punya faktor kejayaan ataupun orang kata punca kegagalan benda-benda ni berlaku. Silakan doktor. Berat soalannya Cik Fikri. Sebab dia kena dengan diri saya sebenarnya. Allah. Okey, tapi tak apa. Sebenarnya itu adalah pengalaman yang kita boleh berkongsi. Berdasarkan kepada pengalaman ini tadi sebenarnya kita jangan mudah putus asa. Sekiranya kita mudah putus asa, itulah puncanya kegagalan kita sebenarnya. Okey. Bila kita dah dapat, sebelum kita dah dapat itu pun kita dah meyakinkan panel yang kita memang niat kita belajar. Dan selepas kita dapat, contoh tadi 15 orang, seorang dapat. Jadi dia sepatutnya seorang ini yang amat-amat bersyukur kepada dia dapat daripada 15 satu dapat. Not even berapa persen kan. So hadiah itu sebab nak kata macam gini, beribu-ribu pegawai di luar pelbagai-bagai kementerian memohon sama ada untuk belajar dalam negara atau luar negara. Okey, bila nak memohon, bila nak dapat luar dalam negara dengan dalam negara itu, sebenarnya itu bergantung kepada kita. Kenapa kita nak dalam negara? Sebab ada knowledge yang supervisor itu ada knowledge di sini. Tapi sekiranya tidak ada kepakaran itu di sini, kita boleh memohon ke luar negara. Kita ada sebenarnya beberapa pegawai yang berjaya pergi ke luar negara. Tapi lebih kepada mungkin senior-senior kita lah. Sebab kebanyakan yang sekarang ini digalakkan untuk belajar dalam negara. Tapi jangan pertikaikan kenapa dalam kerajaan menggalakkan kita belajar dalam negara. Sebab kita kena memikirkan peruntukan yang maksudnya di allocate tu
sebenarnya semakin lama semakin kurang. Atas sebab kenapa? Banyak pelajar, nak kena cakap terus terang jugalah, ramainya calon-calon yang mendapat HLP ini balik tetapi tidak tamat. Berapa banyak duit kerajaan habis di situ. Okey. Berapa seorang pelajar, ini kira dah calon ini nak cerita pelajar dah. Seorang pegawai sebagai calon pelajar mendapat diberi peruntukan untuk seorang. Okey. Kiralah allowance kita atau gaji kita yang dapat, kalau masih sama lah ya Cik Tiping, allowance itu untuk kalau bujang dia dapat berapa, kalau berkeluarga dia akan bayar untuk keluarga itu sekali. Banyaknya allowance kita setiap bulan ditambah sebanyak 900. Cuba bayangkan kita seorang pelajar hampir berpuluh ribu, pergi keluar negara hampir 100,000, 200,000, termasuk tambang apa semua. Apa yang you bawa balik? Tapi you tak bagi sijil itu. Sijil itu tidak sampai kepada jabatan. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Tapi seperti kata tadi, bila you dah berniat untuk sambung belajar, untuk menambahkan pengetahuan, untuk memberi sumbangan balik itu kepada jabatan dan negara, hadiah dalam latihan itu haruslah dimanfaatkan seperti bekerja. Sekarang yang mana kita masuk pejabat 8 hingga 5 petang. Sama juga masa kita belajar 8 sampai 5 petang. Atau mungkin lebih lagi kita kena sacrifice. Sebenarnya di jabatan pun kita sacrifice juga mungkin sampai malam. Tapi sebagai pelajar kita kena lebih lagi. Terutama sekali orang pegawai yang berkeluarga. Kalau dia lalai, dia kena berkorban. Ini adalah mungkin pengalaman daripada segi keluarga. Keluarga yang besar. Anak belajar, anak masih kecil, the range of umur anak ini, you kena entertain. And then you punya suami atau isteri, suami yang isteri, yang mungkin isteri tidak bekerja, dia boleh jaga anak. Tapi macam mana pula suami isteri ini kalau dia isteri ini yang bekerja? Pengorbanan itu perlu dinilai di situ. You sanggup tak menilai, okey, saya nak belajar, apa yang saya perlu korbankan. Kalau you tak fikir yang itu, you menyatakan keluarga adalah masalah, dia akan jadi menyebabkan kita kata, tak payahlah, nantilah, kita nak developkan anak lah. Lepas tu, kita ada keluarga yang besar, maksudnya kita ada mak ayah, kita ada adik-beradik yang berdekatan. Okey, ada kenduri, ada apa semua. Okey, you kan cuti belajar. Boleh tak tolong yang tu yang ini? Please don't. Still patuh kepada apa yang you dah rancang. You bekerja 8 hingga 5 petang. Anggapkan you bekerja dan you belajar. Sebenarnya you belajar. Okay. Kalau kata memang you tak boleh dah, memang tak boleh, niat memang tak boleh dah ni, awal lagi berhentilah. Saya pun tidak menggalakkan, tapi kalau memang dah tak boleh, kalau you dah tahu memang you sakit, that's why kenapa ada syarat you mestilah sihat. Sebab untuk belajar ini physical dan mental you perlu kuat. Kenapa? Saya sebenarnya hampir putus asa. Saya marah dengan supervisor saya tak boleh dengan supervisor saya. Sebab supervisor tak tolong. Tetapi itulah sebagai pelajar. Bila you sebagai pelajar, supervisor you boleh guide sahaja. Dia tidak boleh, okay Florence, you kena buat macam gini, you kena buat macam tu, Rizal, you macam gini. But it's up to you.
You yang create, you yang nak buat apa you nak buat. Jadi daripada mula lagi, kalau you nak nak capai target, okay, sebab master you ada 1.5 tahun, 18 bulan. Saya tak pasti sama ada 6 bulan extension itu masih dibolehkan atau tidak. Ini mungkin Cik Ping boleh explain. Untuk PhD you ada 3 tahun sahaja. Dan apa yang saya dipahamkan bila you pergi luar negara pun sama juga jumlah tempoh cuti ini tadi. Jadi perancangan itu daripada awal kita dah kena buat. Catah perbatuan tu perlu dah dibuat. Sekian masa kita kena siapkan proposal. Sekian masa kita kena buat sampel. Kena buat pensampalan, kita dah kena follow metodologi apa yang kita nak buat dan sampailah analisa dan penulisan. Saya percaya kalau kita buat catah perbatuan itu betul-betul, kita akan habis dalam masa 1.5 tahun. Saya sendiri saya memang tidak dapat habis semasa saya membuat PhD saya sendiri. Saya terpaksa sacrifice waktu saya selepas waktu kerja untuk menyiapkan tesis saya. Ini adalah sebab mungkin saya berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya tidak buat catah perbatuan itu dengan betul. Catah perbatuan itu menyebabkan kita drag. Kita drag. Sebab kita juga tidak boleh sebenarnya mempersalahkan the sistem yang dibuat. Kita perlu ada publication. Publications itu menjadi keutamaan kepada setiap pensyarah di universiti dan juga syarat untuk kita bergraduat sebenarnya. Saya tidak begitu pasti sangat kalau master tu berapa paper dia, tapi macam kami yang PhD ini, paper adalah dalam at least 1 atau 2 keluar negara. Okey, atau dalam negara. Jadi itu yang menyebabkan. Lepas tu publication itu pula dia ada syarat impact-nya. Yang ini perlu dirancang, perlu dikarang dan fokuskan apa yang kita nak buat dahulu daripada objektif. Kalau master itu janganlah terlampau, saya nak ini, saya nak buat macam ni, saya nak buat macam ni. Fokuskan mungkin 1 atau 2 objektif yang you boleh capai. PhD mungkin lebih. You kena, even saya sendiri pun sebenarnya saya ada 4 atau 5 objektif. Dan yang saya perlu buatkan. Jadi setiap objektif itu saya akan membuat publication ke atas objektif itu dan saya buat mini tajuk kepada publication itu dan saya letakkan di tesis. Dia kena perancangan itu. Memang kita faham kita nak menulis ini bukan senang, tapi kita ada banyak cara. Kita yang tahu apa yang kita buat, kita boleh tulis, tapi nak memperkemaskan ayat-ayatnya itu kita ada orang kata boleh hantar kepada editor untuk kita lihat kepada penulisan itu tadi. Relationship itu juga, relationship dengan supervisor. Biarpun you tak suka dengan supervisor, kalau dah awal lagi you dah tak berkenan dengan supervisor itu, dengan caranya mohon untuk tukar ke supervisor. Sebab dia akan jadi you drag sebab supervisor you nak tukar ini, supervisor you nak tukar proposal lah apa semua. Sebab ada pengalaman rakan-rakan yang pergi belajar, proposal itu sendiri pun bertukar sampai 3-4 kali. So kalau dah nampak di situ tak boleh dengan supervisor, mohon ditukar. Tidak salah sebenarnya, tapi you akan rugi sedikit daripada masa. Tapi kalau niat nak habiskan biarpun dah sampai ke tahap maksimum tempoh pengajian itu.
Dan sebenarnya untuk memperlanjutkan, ini tips sebenarnya ni tidak menggalakkan, tetapi boleh. Kalau memang dah tak boleh disiapkan, mohon defer 1 semester atau 2 semester, bagi kita masa untuk menulis tesis itu tadi. Tapi jangan sampai habis tempoh pengajian di universiti. Dan mohon juga dimaklumkan juga kepada BPMI yang you defer dan you masih nak belajar. Sebab saya takutnya bila you dapat perjanjian itu, tertulis di perjanjian you kena bayar 100,000 balik semula. Itu mungkin contoh. Saya tak pasti di perjanjian berapa ratus ribu, berapa yang kena bayar balik. Mungkin Cik Ping boleh explain kat situ. Sebab semasa-masa kami memang ada tertulis bondednya berapa, tapi tidak begitu diendahkan sangat. Jadi perlu dilihat surat perjanjian itu. Dan itulah menjadi pengukur kepada kita, nak ke kita belajar tapi tak habis dan kita kena bayar. Saya tidak nak negatifkan, saya nak simpankan aurah positif itu dalam diri. Gembiralah belajar, sebab dengan belajar you akan dapat banyak kawan, you akan dapat banyak pengetahuan. Saya ambil pengalaman saya sebenarnya kenapa saya gembira pergi belajar. Saya membentangkan saya punya research finding ni di pelbagai negara. Tapi menggunakan duit sendiri, saya pernah membentangkan kertas research saya di Singapura, saya pernah membentangkan research saya di Korea, saya pernah membentangkan research saya di China. Malah sebenarnya saya pernah pergi ke Taiwan, saya pernah pergi ke Argentina, saya pernah pergi ke US atas duit sendiri sebab saya nak membentangkan apa research finding saya. Dan bila you bentang di luar negara, dia appreciate apa yang you kaji. Itu adalah satu kepuasan sebenarnya bila research you di-appreciate oleh orang di luar negara. Itu tip kejayaan. Saya kalau nak ceritakan kegagalan itu, saya rasa saya dah selitkan sedikit, Cik Fikri. Itu yang saya mungkin boleh kongsikan pengalaman saya sendiri. Terima kasih Doktor. Saya kira satu pengalaman atau perkongsian yang menarik sebenarnya. Dan saya mungkin kita boleh share jugalah sebenarnya di Jabatan Pertanian ni kita punya ramai yang dah ada PhD scholar. Kita ada di KL, kita ada Dr. Sukati. Kita ada di Johor, kita ada Dr. Lily. Di Putrajaya ni kita ada Dr. Desa, kita ada Dr. Florence sendiri dan juga kita ada Dr. Kasazudinda di Antarabangsa. Jadi saya kira satu tips jugalah mungkin saya nak share sebagai moderator. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang mana berminat nak sambung belajar ni mungkin boleh berjumpa dengan mereka, figure-figure mereka ni semua untuk dapatkan pandangan ataupun boleh tanya mereka berkaitan dengan kaedah nak buat proposal ke ataupun apa-apa yang berkaitan lah. Jadi saya ingat soalan yang terakhir lah kepada Cik Ting. Saya dah sebutkan tadi nama-nama yang telah dapat PhD. Mungkin nama master tu banyak lah, saya tak sempat nak sebut lah kan. Jadi apakah perancangan jabatan ataupun di pihak BPMI sendiri dari segi laluan kerjaya mereka yang telah ada master dan PhD ni? Silakan Cik Ting. Okay, terima kasih. Ini adalah tugas BPMI jugalah untuk tengok juga kepada laluan kerjaya pegawai-pegawai di Jabatan Pertanian. Tapi kita tak ada buat laluan khas untuk mereka yang dapat master dengan PhD ni. Tapi kita memang merekodkan juga kepakaran pegawai-pegawai yang pergi further study ni, kepakaran dia dekat mana. Dan kita harap kita akan gunakan sepenuhnya kepakaran-kepakaran yang mereka perolehi melalui akademik ni di bahagian-bahagian yang memang akan mereka dapat perkembangkan lah.
So setakat ni ini saja yang boleh bahagian jabatan buat. Seperti kalau ada laluan kerjaya yang lain tu, saya harap pepeta bolehlah tolong untuk tengok-tengokkan macam mana untuk bagi satu motivasi ke atau satu token ke kepada yang mereka yang further study ni. Mungkin dari segi SME sendiri kita dah ada laluan kerjaya untuk SME. Mungkin boleh komen sikit kaitan dengan SME. Apa kaitan dia dengan PhD dengan Master Scholars? Okey, untuk laluan SME ni adalah benda yang berlainan. Laluan SME adalah subject matter expert yang memang direcognize oleh lembaga kenaikan pangkat. So ini adalah memang laluan khas yang lain untuk pegawai-pegawai perkhidmatan awam lah. Tapi yang ini memang khas untuk pegawai yang memang mahir dalam bidang-bidang tertentu saja yang telah tiba aku. So kita juga membuat laluan kerjaya khas ni kepada dalam Jabatan Pertanian. So far kita memang ada 3 bidang lah yang kita telah perakui itu dan kita tengah dalam proses permohonan. Tapi kita sebenarnya ada lagi bidang-bidang baru yang kita dalam Jabatan Pertanian yang kita boleh perkembangkan dan kita boleh jadikan sebagai laluan SME ni juga. So kita haraplah pegawai-pegawai ni bolehlah mengangkat bidang-bidang yang rasanya sesuai kepada pengarah bahagian masing-masing untuk kita angkat kepada PPMI lah untuk kita teliti balik bidang-bidang yang kita cadangkan tu. Sebab saya pernah mengikuti taklimat berkaitan dengan SME, webinar juga. Saya difahamkan ada tahap-tahap tertentu dan mereka yang ingin diiktiraf tu perlu ada at least master, PhD. Jadi mungkin ini satu peluang jugalah pada pegawai-pegawai kita di Jabatan Pertanian untuk rebut peluang tersebut di mana bina kepakaran di bahagian masing-masing. Jadi sebelum saya simpulkan, izinkan saya jugalah untuk baca juga Q&A jika ada lagi yang kita belum jawab. Daripada Anonymous, apa manfaat yang boleh dapat jika guna CD PPTB compare dengan HLP dari segi cuti belajar tanpa rekod, dan juga yang kedua untuk sesi 2022, apakah rasional JPA menaikkan tempoh perkhidmatan minima dari 3 tahun ke 8 tahun, dan prosedur CDDP lah tadi mungkin Cik Ting boleh komen. Terima kasih. Sebelum saya jawab, boleh saya tahu tak siapa Anonymous ni? Boleh Cik Anonymous ni atau Encik Anonymous ni perkenalkan diri dulu ke? Tapi sebenarnya untuk cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa ni berbanding dengan HLP, memang HLP yang paling baik. Kita dapat beasiswa, kita dapat segala kemudahan yang JPA bagi. Kedua-duanya adalah kemudahan cuti belajar bergaji penuh dan belajar sepenuh masa. Cuma bezanya adalah cuti tanpa beasiswa ni tidak mendapat beasiswa mana-manalah. Maksudnya dia tidak mendapat beasiswa daripada jabatan daripada JPA. Dari segi yuran semua tu dia kena bayar sendiri. Tapi kalau HLP ni memang dia ditanggung penuh lah, termasuk allowance buku, allowance lab, allowance thesis, memang HLP akan pajak. Dari segi rekod pula, dua-dua ni adalah direkodkan sebagai cuti belajar. So dia tak ada efek lah daripada kenaikan pangkat ke, daripada tempoh servis ke, memang tak ada. Cuma satu adalah beasiswa, satu adalah tiada beasiswa. Namun begitu, kedua-dua cuti belajar ni memang menggunakan duit kerajaan sepenuhnya, dan sekiranya tidak tamat, memang seperti Dr. Florence mention tadi, kita memang ada penalti lah daripada pihak JPA. Tapi penalti ni akan diambil oleh JPA lah, bukan daripada segi Jabatan Pertanian. Okey, untuk soalan kedua daripada Cik Wan Rustan tu, apa rasionalnya JPA menaikkan tempoh perkhidmatan ni? Ini kita pun kena tanya JPA. Kalau Cik Rustan ni boleh tanya ke kepada JPA dan maklumkan kepada kita kenapa? Sebenarnya setiap tahun ni HLP syarat-syarat dia berbeza-beza. So kita tak boleh nak kata dia akan sama sepenuh masa, dan saya rasa bila JPA menaikkan tempoh ni memang ada rasional lah yang dia telah teliti dan dia tengok syarat-syarat dan dia tengok daripada segi pemohon-pemohon tersebut, dan memang ada sebab-sebab tertentu kenapa JPA menaikkan tempoh tersebut lah. Okay,
Saya jawab juga soalan lain ke? Saya ingat semua telah dijawab. Jadi sebagai kesimpulan lah, sebab kita pun dah hampir ada pukul 11 pagi, alhamdulillah tepat waktunya. Sebagai kesimpulan yang mungkin saya boleh ulas, HLT ini merupakan peluang sebenarnya yang ditawarkan oleh kerajaan kepada penjawat awam yang layak dan merupakan kemudahan latihan hadiah ataupun hadiah yang berprestij kepada seseorang itu, kerana kita diberi cuti belajar ke peringkat yang lebih tinggi lagi sambil mendapat manfaat gaji dan allowance yang ditawarkan. Namun demikian, ia perlulah hadir dengan objektif dan matlamat yang jelas serta persiapan fizikal dan mental yang mantap untuk kita harungi liku-liku dan suka duka cabaran sebagai seorang siswazah yang akhirnya akan memberikan kita pulangan segulung ijazah yang kita idam-idamkan. Jadi bagi pihak pemerintah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua panel di atas perkongsian selama 2 jam ni. Penghargaan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok ada dalam 50 orang yang sudi ataupun masih setia bersama dengan kita ke hujung waktu. Sehingga kita akan berjumpa lagi di sesi yang akan datang. Pemerintah insyaAllah akan bawa lagi topik-topik yang menarik untuk kita kupas, kita bincangkan lagi pada webinar yang akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua.